KPM. Bulan sabit merah di Malaysia. Hai, kita call kawan kita lah. Bob. Macam mana Bob? Kuarantin kat rumah okey ke? Boring? Okey. Kalau kau boring, aku nak tanya cikgu lah. Macam mana nak hilangkan rasa bosan ketika kuarantin kat rumah? Okey. Okey, Bob. Bye. Okey. Kita tengok dulu lah siapa cikgu kita pada hari ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selalu cikgu. Tak boleh jauh lagi. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM dalam slot co-curriculum. Hai, saya Fizi akan bersama-sama dengan anda sekarang ini. Okey. Dan tadi saya dah telefon kawan saya. Kawan saya ni tadi dia cakap dia tengah kuarantin kat rumah tapi tengah bosan. Okey, kita bawakan seorang cikgu yang tidak pernah membosankan kita, iaitu Cikgu Muru. Apa khabar cikgu? Fizi. Ya cikgu. Fantastik. Dalam musim Covid, kita kena ceria. Kita jaga diri kita. Betul cikgu. Okey. Kita pakai pelitup muka, kita pakai face shield. Kenapa? Kita jaga kita lah. Betul cikgu. Kita dapat, lepas tu, mari. Kita kena jaga SOP cikgu. Pembasmi Kuman. Okey. Sama-sama kita kena gunakan cuci cikgu ya. tangan kita. Okey. Kita ikut 7 langkah. Dengan sebaik-baiknya, kita jaga distance. Iya, itu dia. Maka rantaian COVID-19 dapatlah kita Putuskan. Maka gejala dengan COVID-19 ini dapat kita hindari. Itulah dia. Hari ini, Ya cikgu. saya nak kongsi dengan Izzy dan student yang ada di rumah, cikgu-cikgu yang ada di rumah, tentang satu lagi pingat. Pingat apa yang cikgu nak kongsikan hari Pingat ini cikgu? ini sangat sinonim dengan student tau. Pingat jasa terpuji. Pingat jasa terpuji. PJT cikgu ya? Okey, PJT. Pingat ini diberikan oleh pengerusi kebangsaan atas nasihat Jawatan Kuasa Anugerah Pingat. Okey, siapa yang layak? Ahli-ahli yang telah melengkapkan perkhidmatan yang terbaik, terpuji, terunggul, sekurang-kurangnya 5 tahun. Baik cikgu. Sekarang ni kita nak bercakap tentang situasi semasa COVID-19 di Malaysia ni cikgu. Kalau kita lihat semakin hari semakin turun kes positifnya cikgu. Dan ramai juga kawan-kawan kita yang sekarang ni tengah kuarantin kendiri di rumah cikgu. Ya, Fizi, saya Ya, setuju. Ramai yang mengalami gejala dia kuarantin sendiri di rumah. Betul. Tapi hari ini, sebelum kita pergi kuarantin sendiri di rumah, saya nak bincang dengan situasi sekarang di negara kita. Bagaimana bilangan pesakit kuarantin COVID-19? Bagaimana? Bilangan bertambah, berkurangan, Saya rasa dia ada sedikit mendatar dan juga ada sedikit penurunan cikgu. Itu yang sedap dengar. Tapi ingat para pelajar, Baik. sungguh pun menurun ini bukan satu penurunan yang sangat baik lagi. Kita boleh berada dalam zon selesa lagi. Betul. Kita perlu mengamalkan 3 perkara. 3 perkara cikgu. Nombor 1, tengok diri saya dengan Abang Fizi. Tengok penampilan Abang Fizi sekarang. Pakai pelitup muka. Pelitup 2 lapis. muka. Ya. Yang 3 layer. Lepas tu dia pakai fabric yang di luar dan face shield yang plastik. Pelindung muka. Okey. Ini kalau ada dapatlah foto sikit. Baik cikgu. Lepas tu tadi tengok Abang Fizi tunjukkan kepada saya cara membersih tangan dengan menggunakan Gel. 7 langkah
Dan satu lagi juga, Baik, cikgu. kita perlulah buat apa? Hmm. Distance. Ya. Maintain the distance. Okay? Menjaga jarak. Itu perlu diamalkan. Itu adalah norma baru yang kita perlu akur dan terima. Jangan anggap kes sudah turun, kita berada di zon selesa. Jangan, kita masih belum sampai ke zon selesa lagi. Ingat, para pelajar di rumah, anda sekolah tidak lama lagi akan dibuka. Betul, cikgu. So, inilah 3 perkara ini yang harus dan wajib kita patuhi. Sekarang, Fizi, Ya, cikgu. cuba kita pergi minum dulu. Aha. Lepas tu kita balik, kita sembang tentang tanda-tanda dan seterusnya kita lihat mangsa kuarantin, bagaimana dia boleh hilangkan rasa bosan, apa dia boleh lakukan, kita akan lihat. Kebetulan pula kawan saya tadi telefon cikgu. Dia cakap dia bosan kat rumah. Apa aktiviti yang menarik yang harus dia lakukan di rumah ketika kuarantin? Baik, kita lihat seketika. Kita kembali selepas ini di Kurikulum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bulan sabit merah di Malaysia. Ya, selamat kembali menonton Kurikulum di Didik TV KPM. Abang Fizi bersama-sama dengan Cikgu Muru daripada Bulan Sabit Merah Malaysia. Cikgu, jom kita ulang kaji balik cikgu tentang gejala-gejala COVID-19 yang dihadapi oleh pesakit-pesakit COVID-19, cikgu. Fizi, Ya, cikgu. dengar Tadi kita dah tengok bagaimana kita nak memutuskan rantaian. Saya dah bagi 3 cara untuk memutuskan. Cikgu. Sekarang kita perlu juga mengenali mangsa yang pesakit yang mengalami gejala-gejala. Baru you tahu dan melekat dalam minda kita. Oh, inikah gejala-gejalanya. Okey. Gejala-gejala, ingat, Okey, kebanyakan orang ramai atau pesakit yang menjangkiti COVID-19 tidak ada gejala. Senario sekarang Betul, cikgu. hanya mengalami gejala-gejala ringan saja. Very simple symptom saja. Macam mana gejala ringan tu, cikgu? Seringan mana gejala itu, cikgu? Pandai tangkap. Baik, cikgu. Okey, nombor 1. Batuk. Batuk ni batuk manja. Bukan batuk macam ni, batuknya berpanjangan. Macam tu, cikgu. Dia akan kerap lah. Dia akan okey. kerap. Mangsa atau pesakit, pesakit akan kerap batuk. Itulah antara tanda gejala pertama. Baik, cikgu. Lepas tu demam. Demam. Asyik demam je. Suhu badan naik. Okay. Rasa kurang selesa dan sebagainya. Nombor 3 Baik, cikgu. adalah sakit kepala. Mangsa ini. akan rasa sakit kepala lah. Yang ni agak berhati-hati, kita kena berhati-hati. Betul, guys. Iaitu sesak nafas. Sesak nafas, cikgu, ya? Kekurangan oksigen tau. Dalam paru-paru dia, body dia kekurangan oksigen menyebabkan mangsa mengalami sesak nafas. Kadar oksigen dalam paru-paru sudah berkurangan menyebabkan mangsa akan berlawan untuk mendapatkan oksigen, maka dalam proses itu mangsa mengalami Sesak nafas. Baik. Seterusnya, Baik. mangsa mengalami cirit-birit. Aduhai. Macam mana nak buat sikit birit, cikgu, ya? Aduh. Itu adalah gejala cirit-birit. Okey. Dia akan keraplah pergi toilet, masuk toilet, keluar toilet, masuk toilet, keluar toilet. Baik, cikgu. Gejala. Dan next ialah muntah. Mangsa akan muntah. Okey. Ingat Baik. Dia dah, selera dia dah lain, dia punya perut pun memulas-mulas. Betul? Dan mangsa akan muntah. Muntah-muntah. Bila semua ini berlaku, demam, sakit kepala, cirit-birit, Sesak nafas, muntah-muntah, sesak nafas, batuk yang berpanjangan, bagus Fizi Baik, cikgu. dia mangsa atau pesakit akan rasa apa? Kelesuan, tiredness. Letih, cikgu. Letih sangat. Okay? Will be very tired. Kita tak bolehlah marah-marah pesakit COVID ini. Dia tak buat apa-apa, dia asyik kuarantinkan diri, duduk dalam bilik. Jangan usik sangat dia dalam keletihan. Okey? Betul. Seterusnya, ini sangat penting,
dia sudah hilang rasa deria. Dah hilang rasa deria, rasa bau dah tak ada, rasa apa dia apa-apa pun dia tak boleh rasa. Dia bau pun dia tak boleh bau. Rasa pun makan pun kalau makan nasi lemak tak rasa nasi lemak cikgu. Itulah masalahnya. So ingatlah, Baik. perkara ini adalah gejala. Betul. Sungguh pun gejala kita dapat lihat pada masa yang sama, mangsa perlulah sentiasa mengikuti tentang apa? Kuarantinkan diri. Betul. Okey, lepas tu 3 proses ni, pakai pelitup muka, cuci tangan, jarakkan sosial, itu perlu. Dan juga kita jangan terlalu excited tau bila lihat kawan lama datang padahal dia baru balik dari luar negara. Kita kena berhati-hatilah. Betul. Jangan terus pergi peluk dia ke, terus nak salam dengan dia ke, no. Dalam tempoh kuarantin. Dan norma baru ini, perkara-perkara ini perlulah dihindari. Itulah dia. Kalau orang tiba-tiba datang ke rumah awak, jangan nak pergi salam. Itu tidak. Jangan. Okey, dalam norma baru, perkara-perkara ini perlulah dihindari. Dan juga kita perlu tahu, dah tiba-tiba ada pelawat datang ke rumah kita. Okey. Ini baru balik luar negara ke, pergi mana, pergi kawasan mana, kita kena pastikan kontak rapat, all that. Okey? Yang paling penting sekali cikgu, kita nak pesan kepada semua yang ada kat sini, duduk dan kekal di rumah. Kalau bergejala, sila kuarantinkan diri di rumah. Okey? Sila buat ujian swab test. Dan yang paling penting, jangan sesekali bersalam-salaman atau bersentuhan dengan kawan-kawan yang lain. Baik, kejap lagi kita akan kongsikan bagaimanakah caranya untuk kita hilangkan rasa bosan ketika kita berada di tempoh kuarantin kendiri di rumah. Baik, kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Co-Curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Co-Curriculum di Didik TV KPM Fizi bersama-sama dengan Cikgu Muru daripada Bulan Sabit Merah Malaysia. Kita duk bersembang-sembang pasal aktiviti semasa kuarantin di rumah. Baik Cikgu, tadi kawan saya Bob, dia cakap dia bosan lah Cikgu kat rumah. Sebab tak ada apa aktiviti yang nak dibuat Cikgu. Mungkin Cikgu ada beberapa cadangan aktiviti yang boleh dilakukan oleh kawan-kawan kita yang sedang berkuarantin dekat rumah sekarang Cikgu. Jadi, ya Cikgu. Inilah situasi untuk kita ditengahkan keadaan apabila pesakit ni, COVID-19 ni, baik, bila dia kuarantin diri di rumah, selalu dia rasa macam-macam perubahan. Dalam episod yang dahulu saya pernah cerita perubahan yang dialaminya, seperti stres, betul, resah, cepat marah, selera makan yang menjadi-jadi. So, untuk masa tempoh period kuarantin ini, ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan supaya mangsa berada dalam keadaan, pesakit berada dalam keadaan yang kondusif, selesa. Kalau rutin ini boleh diikuti, maka pesakit akan jadi rasa normal dalam keadaan tempoh kuarantin. Baik Cikgu, apa aktiviti yang boleh kita buat kat rumah Cikgu? Okey. Inilah masa kita communicate dengan siapa? Saudara mara kita, rakan-rakan kita, ahli keluarga. Gunakanlah media sosial yang ada. Boleh kita kontak, tengok. Sekarang ni kita ada Cikgu Badrul. Saya nak call Cikgu Badrul lah. Boleh. Bagaimana keadaan Cikgu Badrul Buatlah video call. Okey, buat video call. Cikgu Badrul. Assalamualaikum, Cikgu Badrul. Para pelajar sekalian, tempoh period kuarantin ini gunakanlah sebaik-baiknya. Tengok, boleh komunikasi dengan siapa? Saudara mara, dengan adik kita, kakak kita, abang kita, ibu bapa kita yang ada di jauh ke. Gunakan masa ini untuk kita berkomunikasi. Saya dah berkomunikasi dengan Cikgu Badrul tadi Cikgu. Satu contoh satu. Mari kita tengok contoh dua. Okey. Kita ni dalam tempoh masa kuarantin ni, kan saya dah kata,
pemakanan tu jadi macam mana? Selera makan tu jadi macam mana? Ada yang berkurang, ada yang bertambah. Jadi selalunya. So, kita kena buat draw a line. Kita kena berhati-hati makan makanan yang seimbang dan berkhasiat. Cuba bagi satu makanan. Cikgu Badrul. Ini tu makanan dia. yang seimbang dan berkhasiat, cikgu. Okey. Ya. Nombor 3, dapatkan sebab you dah kuarantin. Nombor 3 Betul you juga. dah kuarantin ada di rumah. You lepak 24 jam ada dalam bilik. Hanya dapatkan maklumat-maklumat yang sahih dari maklumat-maklumat yang sahih saja. Jangan dengar kabar angin. Betul. Jangan dapatkan cerita orang dari sumber-sumber yang sahih saja tentang perkembangan COVID semasa. Antaranya sebenarnya kalau .my, tidak, cikgu. kejap kalau Baik. tidak, mangsa akan rasa resah lagi. Betul. Tambah resah. That's why kita kalau dapat dari sumber yang rasmi, sahih, maka mangsa atau pesakit akan jadi relax. Apa kata Fizi? Itulah dia. Yang penting tak pasti jangan kongsi. Silakan cikgu. Baik, cikgu. Nombor 3 sudah. Seterusnya nombor 4. Baik, cikgu. Sungguh pun you berada dalam rumah, berada dalam bilik dalam tempoh kuarantin ini, you kena jaga jugalah. SOP. SOP. Kalau you keluar ke ruang tamu ke apa ke, pastikan mesti pakai Pelitup separuh muka. Lepas tu pakai face shield. Okey, tangan perlu dibasuh, tangan perlu dicuci gunakan 7 langkah dan juga always maintain your distance. Jangan terlalu rapat dengan sesiapa pun di rumah. Okey. Seterusnya juga kita juga fikir kita akan berada di mana? Kalau kuarantin di rumah. Di rumah lah, dalam bilik. Okey. Kita sememangnya ada pokok kecil, pokok bonsai, pasu bunga. Gunakanlah ini masa untuk bersiram. Cuba kita tengok pesakit kita ni. Menyiram pokok. Silakan, cikgu. Tengok tu. Hai, Oi. hebat tu. Itu dia. Menyiram pokok. Dia siram. Itu satu contohlah. Betul. Takkanlah nak siram satu pasu je kan. Kita adalah pokoknya. Kita boleh siram dan kita mengamalkan rekreasi-rekreasi ringan. Okey. Kalau boleh melakukan senaman, apa salahnya? Lakukanlah senaman. Betul. Okey. Tengok tu. Dalam duduk boleh buat senaman, cikgu, ya? Itu dia. Baik, Itu cikgu. hebat. Okey. Walau apa pun, ini satu peringatan lah. Baik. Okey, ingat. Hadkan masa melayari media masa sosial tentang COVID-19. Okey, sebab kita tak mau mangsa jadi tension. Betul. Mangsa jadi rimas. Jadi fikir yang mangsa bukan-bukan. jadi resah. Fikir perkara-perkara yang bukan-bukan. Betul, cikgu. So, untuk mengelakkan perkara sebegini berlaku, kita mencadangkan janganlah layari perkara-perkara yang boleh menyinggungkan perasaan sendiri. Okey, cikgu. Antara nilai-nilai murni yang boleh kita kongsikan dengan semua penonton co-curriculum Didik TV KPM, cikgu. Okey. Tengok rakan anda di kuarantin. Dia kuarantin kerana ada gejala, dia kuarantin di rumah. Betul. Okey? Betul? Anda akan lalui rakan-rakan kelas anda, rakan-rakan sekolah anda. Anda jangan biarkan dia berseorangan. Betul. Telefonlah dia. Hubungi dia. Hubungi dia. Sekarang semua sudah canggih. Semua ramai hujung yang jari sudah dia. ada handphone kan. Betul. Okey, call, tanya kabar. Jangan biarkan rakan anda bersendirian. Bersendirian akan rasa kepedihan pada pesakit. Dia akan rasa kesunyian, cikgu. Kesunyian, dia rasa sunyi. So, inilah cara kita membantu rakan kita supaya kesunyian ni dapatlah dihindari dengan menelpon, tanya kabar, kongsi-kongsi perkara yang baik saja dengan rakan anda. Itulah dia. Sekurang-kurangnya kita tak dapat pergi berkunjung ke rumah, boleh juga kita menghubungi secara live. Ini akan membantu membina emosi pesakit COVID dan dia mudah-mudahan dia pulih dengan cepat.
InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Cikgu Muru dan terima kasih kepada Cikgu Bat kerana sudi berkongsi perkara-perkara yang baik untuk kita amalkan sepanjang tempoh kita berada di dalam COVID-19 ni. Okey, saya doakan kepada semua penonton-penonton agar terhindar daripada COVID-19. Ingat, jaga SOP, duduk depan TV, tengok je Didik TV KPM. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.